Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. Yang berusaha Dr. Muhammad Nizwan Muslim, Ketua Program Sembak, yang dikasihi semua para peserta bengkel Kharjalis malam ini. Alhamdulillah, di kesempatan ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita izin untuk menimba sedikit ilmu berkaitan dengan bacaan teks bahasa Arab klasik dan kontemporari. Dan insya-Allah diharapkan hasil yang kita dapat daripada bengkel ini, insya-Allah bolehlah kita membaca teks bahasa Arab tanpa baris dengan betul. Jadi untuk meneruskan majlis, saya menjemput Dr. Muhammad Nizwan Muslim untuk menyampaikan isi-isinya, untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan nanti, insya-Allah, untuk memulakan bengkel ni dipersilakan. Okey, terima kasih Iqmal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير. الحمد لله. الحمد لله أنا بخير. Okey, Iqmal ربما يساعدني في أرض المادة أو مادة الورشة. إكمال يمكن أن تعرض هذه المادة. Okey, أسعد الله أوقاتكم ومساءكم بكل خير. يشرفني أن أكون معكم في هذا اللقاء الافتراضي. والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Pertamanya bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat berjumpa pada malam ini, dan saya terima kasih kepada mereka yang dapat hadir ataupun join pada bengkel malam ini. Sebenarnya bengkel ni dia lebih bersifat santai, mungkin untuk membantu para pelajar untuk memperkemaskan bahasa Arab. Okey, bermula daripada kemahiran membaca lah, maknanya dari aspek input yang kita cuba dapatkan daripada melalui pembacaan pelajar. Mungkin para pelajar di sini telah mempelajari bahasa Arab kan, dengan pelbagai kursus ataupun subjek yang ditawarkan ataupun yang diambil, sama ada bahasa Arab itu, sama ada bahasa Arab wajib universiti. Mungkin saya boleh tanya yang daripada Sembak, boleh angkat tangan tak? Man minkum min barnamaj Lugha Arabiyyah wal Ittisalat. أريد أن أتعرف على المشاركين من Sembak. ومن برنامج اللغة العربية والأدب الإسلامي Sembaki. Ada Sembaki? Okey, ada juga. Selain daripada Sembak dan Sembaki ada? Selain daripada itu, boleh angkat tangan yang selain daripada program Sembak dan juga Sembaki. Selain daripada Sembak dan Sembaki. Okey, Nurul Syakirin. Nurul Syakirin daripada mana ya? Program mana? Saya program Pendidikan Islam. Oh, SMPP SMP. Okey, SMP. Okay.
Yang lain pun sama, Nurul Syahindah ni pun daripada SMP juga. Dari Sembaki. Sembaki, okey. Saya tanya yang selain daripada Sembak dan juga Sembaki. Tadi daripada SMP ada satu. Okey, selain daripada tu ada guest ni. Okey, Hazwan Ustaz Azwan. Kawan Ustaz jugalah. Azwan, dengar ke? Dengar. Okey, saudara Hazwan ni guru bahasa Arab. Kat mana sekarang? Masih menunggu penempatan Ustaz. Oh ya ke? Okey, saudara Hazwan ni dia graduan daripada dia degree Yarmouk yang dihantar oleh KPM lah. So tinggal tunggu posting lah rasanya. Okey, terima kasih Hazwan kerana join pada malam ni. Okey, so yang lain ada tak yang saya tak sebut? So maknanya pelbagai background lah. Okay, ada yang sembaki, ada daripada Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam dan juga yang daripada luar lah. So belajar mempelajari bahasa Arab ni bukan perkara yang pelik lah. Kan dalam konteks Malaysia ni bukan perkara yang pelik. Cumanya yang peliknya tu tak menguasai. Yang peliknya tu tak menguasai lah. Walaupun telah pelbagai ataupun tempoh yang agak lama kita mempelajari bahasa Arab. Dan mungkin inputnya pun dah agak banyak dari segi teoretikalnya. Kan kita belajar nahwu, saraf, balaghah semua tu. Cuma dari aspek praktikalnya perlu kita perkemaskan dari semasa ke semasa lah. So oleh kerana itu kami di peringkat program ataupun Sarjana Muda Bahasa Arab dan Komunikasi ni Sembak mengambil satu inisiatif lah mana yang kita boleh bantu pelajar, kita bimbing. Okay. Mungkin selepas ni mungkin doktor lain akan membimbing kamu. Kan, tak semestinya saya seorang saja. Mungkin dengan program lain nanti mungkin dengan doktor-doktor yang lain. Okay, so saya mulakan dengan aktiviti membaca. Mungkin Hazwan pernah join kelas Ustaz di Jordan ya. Maknanya Ustaz akan minta pelajar untuk membaca qiraah jahriyah. So bengkel kita ni pelajar jangan malu. Sebab kalau kamu malu ataupun tak nak baca secara qiraah jahriyah, so susahlah kita nak treat, kita nak bantu kan, nak tolong mana yang kamu kena baiki lagi dari aspek pembacaan. Kan kemudian kita akan tengok selain daripada kandungan teks yang kita akan tengok nanti, kita akan cuba keluarkan beberapa topik-topik nahwu yang penting ataupun struktur ayat dan juga beberapa perkataan lah ataupun terminologi ataupun mustalahat ataupun ibarat. Okey, itu berkenaan dengan bengkel ni lah. So tak perlu malu. So nanti Ustaz akan minta siapa-siapa untuk membaca secara qiraah jahriyah lah supaya boleh didengari oleh semua orang, dan Ustaz akan bagi peluang kepada sesiapa saja untuk membaca lagi sekali ke apa untuk setiap fakrah tersebut. Itu je kita punya konsep bengkel ni. Okey. Dan mungkin kita akan keluarkan beberapa frasa ataupun struktur ayat itu untuk kamu bina daripadanya ayat, dan saya akan terangkan beberapa poin ataupun poin al-janib muhim menjadi bin-nahwi. Okey, semua bersedia Boleh Kalau bersedia saya akan minta Ikmal boleh ni tayangkan kita punya semua orang dah boleh dapat kan dia punya teks tu. Hal tahsuluna ala nas? Na'am. Naam doktor. Okey. Santum. Okey, Ikmal. Boleh Ikmal, boleh share kan? Ataupun siapa ada kat sini? Sekejap. Dulu. Okey. Kenapa membaca? Kalau kita tengok kerangka al-maharat lughawiyah arba'ah. Kan? Al-maharat lughawiyah ada berapa? Arba'ah. Mal maharat lughawiyah. Imkanikum an tazkuru. Al-maharah apa? Qiraah. Istima'. Qiraah lagi? Kitabah. Maharatul kitabah lagi? Maharatul muhadasah.
Maharatul muhadatsah. Okey. Min baini hadhihi al-maharatil arba'. Yang di antara 4 skill ni itu dipanggil makro. Makro ke mikro? Makro skills. Min baini al-maharatil arba' ini bila kita biimkanina an nuqassimaha ila naw'aini ila janibaini. Janib al-mudkhal wa janib al-mukhraj. Input output. Okey, inputnya kat mana? Maharatul istima' wa maharatul qira'ah. Itu sumber inputnya. Maknanya kita kena mulakan dengan ataupun memperkemaskan dalam aspek maharatul istima' dahulu, memperbanyakkan kita dengar bahan-bahan bahasa Arab yang berkualiti. Sebab kalau kita dengar bahan bahasa Arab yang tidak berkualiti, yuaddi ila taqlid al-khati'. Kan macam anak-anak kecil kita kan, kita nak suruh dia bercakap tapi kita letak dengan orang yang pelat. Hasilnya apa agaknya? Jadi fasih ke jadi pelat? Ikut jadi pelat. Okey, so begitu. So apatah lagi bila kita nak mempelajari bahasa asing ni lah kan. Bahasa Arab, al-lughatul arabiyyah biwas indana lughah ajnabiyyah walaysa lughah thaniyah. Lughah thaniyah lughah injiliziyah. Amma binisbati lana fi Malaysia lughah arabiyyah hiya lughah ajnabiyyah. Idzan al-mudkhal liktisab al-lughah لأي لغات الإنسانية في العالم هذا الاكتساب ينطلق من مدخلين. المدخل الأول الاستماع. Sebab istimak lah yang pertama sekali kan. Sebelum kita ni qabla an yaqdira insan ala al-qiraah. Yang keduanya baru qiraah. So diharapkan, that's why melalui bengkel ini diharapkan apabila bengkel ini mendedahkan kepada para pelajar bahan bacaan yang boleh dikira bagus. Maksudnya bagus tu beri juga contoh supaya inputnya itu bagus. Mana inputnya tu ada dan boleh digunakan pakai oleh para pelajar lah. Okey, walaupun ada beberapa ketika nanti ataupun mungkin dalam tag lain terutamanya kalau tag itu tag akbar lah. Ada beberapa kesilapan dari aspek bahasanya lah. Okey, so that's why kat situ input. Input kamu adalah istima' dan juga qiraah. So daripada input itulah keluarnya output. So bila inputnya lemah, apa kita nak mengharap dekat output kan? Tu dia punya konsepnya. Kena pastikan okey, istima' aku kemas, kena perkasakan dan juga qiraah. Melalui pembacaan itulah sebab input aku. So outputnya bila aku nak cakap pun ada word. Okey, ibarat sahihah, asalib salimah. Okey, begitu juga bila inama taktubun ay maqal contohnya kan. Okey. Okey, so sekarang ni apa yang saya akan minta kepada kamu? Mungkin saya akan bagi tempoh dalam 5 minit. Saya akan begini. Konsepnya saya akan kamu bersedia, seorang kena bersedia untuk membaca mana-mana faqrah. Okey, uridu minkum an taqra'u ay faqra aw ay satr qira'atan jahriyah hatta asma'. Okey, wa a'rif mustawakum. In kana thammata khata'un fil ada' fa usahihu mubasharatan. Contohnya, saya bagi contoh. Okey, kamu akan diminta untuk membaca dengan begini contohnya. Okey, wa'tikum qira'atan namuzajiyah. Saya bagi contoh min al-unwan. Kaifa ta'amala al-gharbu ma'al Qur'anil Karim? Okey, contohnya kayak gitu kan. Okey. Saya ambil contoh perenggan pertama sikit je. Indama istaqarra al-muslimuna fi ba'dil biladil mujawirati lil gharbi wa khasatan fi bilad Syam wa Palestin wa Misr wa bilad Faris, thumma ba'da dhalika fi qalbi Eropa fil Andalus bada al-ihtimam bla 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 bla. You kena sebut satu-satu, baca satu-satu supaya semua orang boleh dengar. Okey, dan Ustaz boleh dengar, kemudian baru kita tengok apa konten dia tersebut.
Selain daripada Ustaz akan betulkan bacaan tu. Boleh eh? So ambil peluang sebab kalau di kelas rasanya tidak ada kesempatan untuk tenaga pengajar tersebut melihat ataupun menyimak bacaan kamu satu persatu. Sebabnya concernnya nahtam bil madmun. Okey, fil muhadarat nahtam bil madun lidhikil waqt. Okey, walidhalik ربما نحتاج إلى أعمال أو النشاطات الإضافية اللا صفية مثل هذه الورشة. Okey. So Ustaz bagi tempoh 5 minit boleh? Sekarang 8.45. 8.50 saya akan panggil secara rawak. Boleh? Boleh ke? InsyaAllah boleh. Okay, boleh eh? So jangan malu dan jangan takut. La takhjalu. Okey, untuk bengkel ni kita ada ambil kehadiran, so boleh isi form kehadiran nanti akan diberikan oleh urus dia. Okey.
Okay. حان الوقت للاستماع إلى قراءاتكم. من يريد أن يقرأ أولا متطوعا؟ Okay, قبل أن Ustaz تقرأ. Anam. Okay, قبل أن تقرأين اصبري قليلا. هذا النص ما مصدره؟ أو من أين أخذ هذا النص؟ من يعرف؟ ومن يلاحظ هذا النص؟ نعم. في مجلة. نعم، اسم المجلة Al-Arabi. نعم. Siapa jawab tadi? Siapa jawab tadi? Man yujib? Majallah? Arabi ke Ustaz? Okey, majallah Al-Arabi. Okey, hal kuntum tasma'una min qabl hadhihi al-majallah Al-Arabi? أو أول مرة؟ Okay, aktub fi khanati dardasha atau meeting chat ismul majallah Al-Arabi. Okay. هذه المجلة أي جهة تصدرها؟ من يعرف أو لا تعرف؟ تصدرها وزارة الإعلام بدولة الكويت. Okay, وزارة الإعلام بدولة الكويت. وهذه المجلة مجلة شهرية. Okay, majalah syahriah. Kalau dia bukan percuma, perlu dilanggan. Dan majalah Al-Arabi ni yaktubuha Arab. Dia punya tagline dia. Hadhihi al-majallah. Okay. Hadhihi al-majallah ismuha Al-Arabi. وهذه المجلة كتبها العرب liyaqra'aha al-Arab. Ini dia punya tagline dia. Dia kata magazine ni orang Arab yang tulis, dikhususkan pembacanya ataupun untuk bacaan orang Arab sendiri. So apabila begitu, agak-agak kualiti dia cikai ya. Liyaqra'aha dia punya tagline ni, kalau saya boleh sebut, liyaqra'aha kullul Arab. Dia punya tagline dia dah. Dan majalah ini sejak bila wujud? Tahun 20-an ke? Ta'assasat ama 1958. Kita merdeka tahun apa? 1957 kan? Kita merdeka. Nah. Okey. Majalah ini ba'da sanah min istiqlali Malaysia ta'assasat hadhihi majallah. Pada tahun 1958. So dah tua ke belum tua? Okay, apabila sesuatu entiti itu tua, tak kira apa-apa pun, orang ke manusia ke institusi ke, kan, apabila dia telah berumur, sudah pasti dia punya kematangan itu sangat matang lah. Banding contohnya kita nak bandingkan universiti yang baru dengan universiti yang Oxford ataupun Universiti Malaya dengan USIM. Tak boleh nak bandingkan lah. Jangan bezakan. Sebab dia dah tua ataupun sudah berpengalaman, dah senior. Okey, so majalah yang Ustaz pilih ini bukan majalah sembarangan. So antara majalah yang bagus untuk kamu baca. Itu dia punya risalah min baini rasail allati urid an ursilaha ilaikum fi hadhihi al-warshah. Selain daripada kamu baca teks, tapi okey, salah satu bahan bahasa yang aku boleh baca lepas ni majalah Al-Arabi. Ada syarat dengan maklumat-maklumat, sebab yang menulisnya bukan
bukan orang Melayu tapi orang Arab pure, dan dia khususkan, maknanya dia punya targeted audience al-qurra al-mustahdafun humul Arab. So bila begitu dia punya kualiti bahasa dan juga kandungannya itu agak ni lah. Okey. So kalau kat Malaysia Ustaz tak tahu macam mana nak dapatkan, sebab barangkali dia ada dekat Sifarah Kuwaitiyah. Sifarah Kuwaitiyah mungkin dekat bahagian apa tu? Sifarah apa Sifarah Melajunya? Apa Sifarah apa Melayu? Aduh, tak jumpa, tak datang pula buat dia. Kedutaan. Kedutaan Kuwait. Ustaz tak tahu sama ada kita boleh mohon untuk langgan ataupun macam mana. Sebab Ustaz kat Malaysia pun tak dapat. Tak jumpa lah. Maknanya tak tahu macam nak dapatkan. Dan yang online pun saya tak tahu version online ada ke tidak. Cuba type kat Google majalah Al-Arabi ni ada ke tidak. Sebab bahan yang Ustaz bagi kamu ni bahan yang magazine yang Ustaz beli masa Ustaz di Jordan dulu. So balik Malaysia. Tu sedikit berkenaan dengan sumber mana yang Ustaz ambil. Ustaz akan bagi tahu dulu sebelum kita baca lah. Okay. So yang bahan yang Ustaz ambil itu daripada majalah tersebut ada adat bilangan 578. Okay. Yanair Alfain Wasab'ah. Yang naik keluaran Januari, edisi Januari 2007. Dah lama lah, isu yang lama. So walaupun edisi lama, tapi tajuk yang Ustaz pilih ni mungkin barangkali berkaitan dengan diri kamu ataupun berkaitan dengan diri kita sebagai seorang Muslim. Dan kalau sebelum ini siapa yang daripada Sembaki ada apa? Bengkel terjemahan kan, betul tak? Siapa Farah sini? Ustaz. Siapa lagi? Nabila semua kan? Ustaz pernah bertanya soal yang bawah-bawah. Tulis Ustaz tanya. Antaranya lah. Adakah semua terjemahan Al-Quran yang dilakukan oleh golongan orientalis itu buruk? Sebabnya bila dengar yang hari itu, dia kata antara syarat penterjemahan itu kena beriman dengan Allah dan ikhlas. Bagaimana golongan mustasyrik? Dia tidak beriman dengan Allah. Dan adakah kita terus judge setiap terjemahan yang dilakukan itu bersifat? Kita akan baca nanti. So kat sini persoalan bagaimana? Kaifa ta'amal al-gharbu ma'al Qur'anil Karim. Mana topiknya? Bagaimana Barat berinteraksi dengan teks Al-Quran. Okey, itu dunia topik pada malam ni lah. Mungkin kita tak kupas terlampau detail apa kandungannya. Mungkin selit-selit begitu je lah. Okey, daripada bahan yang kita ada kat sini. Okey, memang yurid an yaqra'. Jadi siapa? Kita ada sampai 19. Okey, tafadhali. Siapa ya? Farah Iwani. Farah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tafadhali ya Farah. Okey. Farah Sembaki ke sembak? Ya, Sembaki. Okey, tafadhali. Okey. Fil bidayati lam yuhtam al-gharabu bimadmuna ad-din al-islami biqadari ihtimamuhu bi syakhsiyati Rasulul Karimi wa bi abqariyatihi al-askariyati allati fatahtu imbiraturiyatun wasi'atun fi zamani wajiyazi. Okey, teruskan. Okey. Wa ba'da dhalika bada'a al-gharabu yaktashifu al-Qur'an Karimi. Okey, syukran laki ayatuha at-talibah Farah Iwani okey. Qabla an u'allik hadhihi al-qira'ah, okey. Afsah majal u'ti lakum fursah ukhra li talabah al-akharin. Mungkin saya ambil seorang lagi untuk baca al-faqra ula, al-faqra bidaiyah. Tak yang sama apa ni yang sama lagi. Okey. Fil bidayah tu. Seorang lagi saya nak dengar Saya nak cuba Ustaz
Baki ke Sembak? Sembak. Okey. Okey, tafadhali Auni. Fil bidayati lam yahtammul gharbu bimadmunid dinil islamiyyi biqadri ihtimamihi bisyakhsiyatir rasulil karim wa bi'abqariyatihil askariyatil lati fatahat imbraturiyati wasi'atan fi zamani wajizin wa ba'da zalika bada al-gharbu yaktashiful Qur'anil Karim. Okey. Okey, syukran lagi Auni. Okey. Siapa yang kata man yara au anna ma qara'athu au man yara qira'ata Auni khata'uha akthar min, siapa tadi mula-mula tadi? Apa ni, Farah ya? Farah Ya, Iwani. saya. Ya. So Auni dengan Farah ataupun siapa yang baca bila Ustaz tanya ataupun tegur, jangan ambil hati supaya kita belajarlah. Okey, siapa yang melihat bacaan Auni tadi lebih banyak kesalahan daripada Farah Iwani? Angkat tangan. Sebelum sampai komen. Okey, siapa yang melihat sebaliknya? Farah Iwani punya kesilapan lagi banyak. Okey, dah cukup. Okey, Farah Iwani jangan ambil hati dengan Auni. Ni bukan nak tak ada untuk ni, tujuan untuk kita belajar sama-sama. Ustaz pun masih belajar. Okey, alhamdulillah maksudnya daripada respon korang tadi, so boleh jangkakan daripada respon tadi maknanya alhamdulillah kamu boleh tahu di mana yang betul dan di mana yang salah. Okey, Farah Iwani minta tolong bagi perhatian lebih lanjutlah. Sebab bacaan kamu tadi agak banyak yang perlu diperbetulkan lagi. Okey, dan Auni pun ada juga. Okey, tetapi kesilapannya lebih ataupun kurang sedikit berbanding Farah Iwani. Okey, kita tengok daripada mula Okey, fil bidayati, apa salah tadi? Dulu betul fil bidayati. Saya akan bagi contoh terus mana yang betul. Fil bidayati lam yahtammal gharbu bi madmunid dinil islamiyyi biqadri ihtimamihi bi syakhsiyatir rasulil karimi wa bi abqariyatihi al-askariyati allati fatahat imratariyatan wasi'atan fi zamanin wajiz wa ba'da dhalik bada al-gharbu yaktashiful Qur'an al-Karim. Saya ulang sekali. Fil bidayati lam yahtammal gharbu bimadmunid dinil islamiyyi biqadri ihtimamihi bisyakhsiyatir rasulil karimi wa bi'abqariyatihi al-askariyati allati fatahat imratariyatan wasi'atan fi zamanin wajiz wa ba'da dhalika bada al-gharbu yaktashiful Qur'an al-Karim. Okey. Mana kedua-dua ni kila at-talibataini akhta'a fi kalimat yahtam. Okey, at-talibatul ula qara'at yuhtam. Manakala fi hinin at-talibatus tsaniyah qara'at apa tadi? Yahtamu, betul tak? Okey. So kat sini apa yang kita boleh lihat kat sini? Apa yang kamu boleh keluarkan daripada sini? Lam min adawatil jazm atau min adawatil nasab? Adawatil nasab. Nasab. Lam. Nasbi. Lam. Jazam. Adawatul nasab atau jazm? Jazam. Jazam. Ikan ini. Adawatul jazm. Maknanya tajzi. Okey. Tajzimu al-fi'l al-mudhari' ba'dahu. Jazam. Jazam. Kan min adawatil jazm. Allati tajzimu
al-fi'l al-mudhari' ba'dahu. Okey, tengok. Yahtam. Fi'il mudhari' ke? Fi'il mudhari' kan? Betul. Kemudian bagaimana apabila fi'il mudhari' itu jenisnya adalah mudha'af? Hamma. Bila hamma kan, hamma yahumu, ihtamma yahtamu. Apabila fi'il itu mudha'af. Ini dah belajar sorof kan? Dah belajar sorof 2 yang sembaki lepas. Apabila fi'il mudhari' tersebut, kat sini dia ada 2 gabungan, sorof dan juga nahwu. Maksudnya kalau sorof, okey, dia mana apa ni? Bima'zalin an siyaqin nahwi. Ihtamma yahtamu. Kan asalnya yahtatimu, yahtamimu. Okey, yahtamimu. Contohnya asalnya yahtamimu, kemudian berlakunya sukut al-kasrah ma baina as-samitaini al-mithalaini thumma udghima. Kemudian baru diidghamkan yahtamu. Okey, apabila dimasuki dengan adawatul jazm, cara ringkasnya lah, cara ringkas kan. Kamu kena ingat mudahnya apabila fi'il mudhari' yang apa tu tadi mudha'af li'illah sautiyah. Yang ni bukan illah nahwiyah. Tadi yang illah nahwiyah mana ustaz? Yang majzum tadi. Okey, tetapi oleh kerana dalam keadaan begini dia dinasabkan. Dinasabkan itu bukan kerana fi'il ataupun bukan kerana huruf lam tu, tapi kerana dia dalam keadaan dia begitu. Makna selepas adawatul jazm itu dia terpaksa dibariskan dengan fathah. Idzan kaifa naqra lam yahtamma. Okey, itu dia special sikit. That's why yang saya rasa kalau fi'il mudhari' itu yang sahih tak ada masalah. Tak kira je min af'al khamsah ke bukan ke, tak ada masalah. Kalau af'al khamsah hasbun nun contohnya, tidak ada masalah. Jelas. Cuma kebiasaannya para pelajar Melayu terutamanya dia tak tahu, tak baca tu dengan betul. Okey, so alhamdulillah malam ni kamu dah jumpa satu. Kena ingat lam ahtamma, lam yahtamma. Okey? Boleh? Saya tak perlu pergi kepada yang tafasil tu. La daya an akhudha fi mas'alat an-nahwu sarfi. Okey? Supaya al-muhim kaifa tantiquna al-fi'l al-mudhari' al-mudha'af majzum tasbikuhu adatul lam. Okey? Idzan lam yahtamma al-gharbu bi madmun. Okey? Kemudian okey, ba'da zalika lahizu kadzalik al-af'al al-arabiyyah. Maksudnya kamu dalam masa sama bila kita baca ta'an, panduan dia kamu kena perhatikan fi'il tersebut ada padanannya ataupun tidak. Maksudnya hal lahu, maksudnya ma yulazimuhu min huruf masalan atau bil kalimat ukhra. Maknanya word ini dia padanannya sekian. Tengok tajuk pun sama. Kaifa ta'amala al-gharbu ma'al Qur'anil Karim. Tengok aina al-fi'il? Mana fi'il? Okay, ta'amala, tengok ta'amala. Oh, maknanya berdasarkan pembacaan aku pada hari ini, ta'amala ni dia punya padanan dia ma', bukan bi. Ta'amala ma'a. Okay, so apabila kamu mempelajari bahasa Arab, dia bukan per word. Per word tu memang ada, tapi kalau kamu berpegang kepada itu saja, dia akan menyebabkan kamu contohnya, pelajar yang tak bercelik, dia hafal kerja. Okey, khuzal masalan ta'amala, kemudian ta'ti bi muqabiliha al-malawiyyah masalan berinteraksi. Kalau pelajar yang bijak, dia tak akan tulis ta'amala saja. Dia tengok okey, dah tahu dah penggunaannya. Min khilal hadzal nas a'rif kaifa al-fi'l ta'amala yusta'mal fil kalam al-arabi al-fasih. Ta'amala ma'a wa laysa ta'amala bi. Wadih? Dan juga bukan ta'amala al-gharbu al-Quran al-Karim, tak. Ta'amala ma'a. Ini dipanggil sebagai al-af'al al-murakkabah. Kalau kamu idza kanat bil lughah al-injiliziyah bil qawaid al-injiliziyah
Hunaka al-af'al tusamma apa ni panggil apa tu? Phrasal verbs. Phrasal verbs. Kan? Deal with. Jadi kebetulan sama ataupun dia hampir sama. Okey? So ta'amala ma'a. Kemudian yahtammu bi. Ihtamma bi. Ta'amala ma'a. So bila kamu ada kamus peribadi kamu, pastikan kalau word itu ada padanan dia, tolong tulis dengan padanan dia sekali. Jangan tanggalkan dia supaya kamu boleh mengelakkan daripada tafaduyan lil akhta'. Boleh? Ustaz kata sampai jelas tak? Apa yang mesej yang saya sampaikan? Sebab Ustaz akan boleh kupas satu persatu, tapi ambil dia punya pengajaran tadi. Boleh Sebelum Ustaz teruskan lagi. Ada soalan tak setakat ni? Rasanya 1 jam kat sini je rasanya. Boleh Okey, kita akan teruskan sikit. Fil bidayati lam yahtammal gharbu bimadmunin ad-din al-islami biqadri ihtimamihi bi shakhsiyati Rasulil Karim. Ma mana hadhihi ibarah? Lam yahtamma bikaza biqadri. Ini uslub ni kamu malam ni kena ambil. Lam yahtammu bla 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 biqadri. Maksudnya kalau Melayu kita apa? Siapa kat sini saya nak ambil Fatin Majidah. Apa kalau Melayunya? Lam yahtamul gharbu bi madmunil dinil islami bi qadri ihtimami bi shakhsiyatir Rasulil Karim. Agak-agak apa? Fatin. Agak-agak lah. Ke tak ada Fatin? Kata orang lain? Humairah? Ustaz. Apa agak-agak makna dia dalam Melayunya? Ustaz nak malam ni kamu catat dia punya uslub ni. Lam yahtamma bi qadri. Agak-agak apa? Lam yahtamma bi. Kepentingan daripada hasilnya. Pentingan kita jauh sekali. Okey, tak apa. Ustaz tanya. Melainkan. Okey. Siapa nak cuba? Ustaz, saya nak cuba. Tafadhali. Siapa Asilah, saya nak cuba. Ya, tafadhali ya Asilah. Orang barat tidak mengambil isi konteks agama Islam. Biqadri ihtimamihi. Tak sampai itu concern Ustaz. Okey. Ni tarkib Ustaz masukkan frasa ataupun struktur ayat lam yahtam bi tu bla bla tu biqadri. Itu yang Ustaz masukkan, cuba masukkan. Atau orang lain? Siapa nak cuba? Cepat. Kita ada 5 minit lagi. Melainkan. Cuba. At least malam ni dapatlah 1-2 kan. 1-2 tadi dah belajar tadi af'al murakkabah dan juga ada satu lagi uslub. Sebab bila kita belajar mengitak ini macam ni kan, dalam masa sama kita mengelakkan diri kita daripada tarjamah harfiah. Tarjamah harfiah daripada kita bahasa ibunda kita untuk terjemah. Dan sebabnya kita tak hafal word, tetapi kita hafal structure. Okey, kita tak hafal word sebab mustahil kita boleh hafal word. Berapa banyak word dalam bahasa Arab? Tak payah bahasa Arab, bahasa Melayu pun. Berapa word kita boleh hafal? Kita hafal ke? Ni hafal ke word bahasa Melayu? Okey, tu kena structure dia tu yang kita perlu. Kalau structure tu cantik, kita nak cuba ikut. Tu maksud Ustaz. Okey, apa maksud dia? Apa maksud dalam Melayunya? Ustaz, saya nak cuba kali terakhir. Okey.
Pemikiran orang barat terhadap agama Islam yang tersirat. Okey, tak apa. Ustaz, nak cuba? Okey, tafadhali. Dia kata orang barat tidak memberi perhatian kepada pengisian daripada agama Islam. Okey, Ah. lagi. Itu juga gitu juga dengan apa? Pribadi Rasul. Okey. Siapa yang ni tadi? Isfahan. Siapa yang jawab tadi? Ya, saya Hafifah. Afifah, okey. Okey, percubaan yang boleh dianggap okey, tetapi agak masih belum kena lagi. Maksud dia tidak mencapai, kalau 70 tu tak sampai 70%. Maknanya kamu boleh sampai ke yang adin Islami saja. Sedangkan apa yang bisa masukkan adalah sampai biqadri tu. Okey, boleh nampak tak slide Ustaz? Tak nampak. Ustaz, boleh cuba lagi ke? Boleh cuba lagi. Boleh. Masih ke? Okay. Siapa ni? Mustaqim Ustaz. Saya Mustaqim. Okey, Mustaqim. Tafadhal ya Mustaqim. Okey, dia nak cakap kat sini orang barat ni mula-mula dia tidak memandang Islam itu. Dia tidak mengambil perhatian ataupun mengambil perhatian ataupun memberi perhatian terhadap Islam itu, melainkan sehinggalah mereka melihat kepada syakhsiatin Nabi SAW. Okey. Okey, terima kasih Mustaqim atas ala hadhihi al-muhawala, lakin muhawalatuka aidan tujadibus sahih. Ma makna tujanibus sahih? Janabas sahih. Hampir betul. Hampir tepat. Bukan hampir betul, hampir tepat. Jauh sangat. Jauh sangat. Maksud janabas sahih tu maknanya dia kalau bahasa Melayunya bahasa yang agak lembut tapi dia salah. Dia nak kata salah macam kesat kan, jadi dia kata yujanibus sahih. Kalau orang Arab kata gitu kan, yujanibus sahih maknanya khata' lah, kata gitu. Okey, Ustaz bukan nak kata salah, sebenarnya Ustaz nak selitkan uslub janabas sahih. So, janabas sahih ataupun yujanibus sahih ataupun mujanibus sahih bermakna khata'. Bukan menghampiri qaribun minas sihhah, tak. Bal ba'id minas sihhah. Okey? Okey, syukran. Masih berada pada yang tadi tu, maksudnya kamu dah betul. Pemahaman kamu dah betul tadi, lam yahtammal gharbu bimadmunid dinil islami, tapi tak masuk lagi biqadri. Okey, nampak ke slide Ustaz tulis tu? Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Nampak. Okey. Uslub lam yahtam biqadri. Maksud dia, Ustaz tak terjemah harfiah, maknanya Ustaz akan bagi ayat yang Melayunya mudah lah. Macam ni. Kalau contoh kita tengok teks pelajar, bahasa Melayunya gini. Aku tak baca sangat, aku tak concern tentang kandungan buku nahwu yang Ustaz Nizwan ajar ni, tapi just untuk bab fa'il saja. Itu biqadri. Apa Melayunya? Usul Melayu. Dia macam tu, maknanya dia just fokus kepada biqadri syakhsiatir Rasul. Dia tak concern tentang kandungan agama Islam tu, tetapi di peringkat permulaan hanya fokus kepada syakhsiatir Rasul. Bermakna yahtamul gharbu fil bidayah bi syakhsiatir Rasul. Uslubnya, tengok, lam yahtam al-gharbu contohnya bi madmunid din islami bi qadri ihtimami. Kalau seolah kalau terjemah harfiahnya illa annahum ihtammu bi syakhsiyatil karim. Betul tak? Tapi tak terjemah harfiah.
Maknanya kalau orang tak membaca teks Arab, dia akan terjemahnya tu. So kena ingat, lam yahtam bi qadri. Maknanya selepas perkataan bi qadri itu, dia nak bagi tahu benda apa yang di-concern dulu. Wadih? Jelas tak itu? Jelas. Jelas tak? Jelas. Masa terjemahan full dia, orang barat ni mula pada awalnya dia tidak memandang ataupun dia tidak memberikan perhatian yang penuh terhadap Islam lah. Melainkan diorang mengkaji dan menganalisis Nabi SAW macam tu. Ya, betul. Sebab dia tembak kepribadian Rasulullah dulu. Nanti kita tengok. Kepribadian Rasulullah tu dia tembak dulu. Dan dia kaji dulu bagaimana kepintaran Nabi boleh membuka futuhat Islam yang terlampau besar. Dan dia kaji sebagai Rasulullah sebelum dia kaji Al-Quran. Itu makna sejarah barat macam mana dia concern tentang kandungan agama Islam tu sendiri ke? Tidak. Tapi dia bermula dengan kepribadian Rasulullah SAW dulu, barulah dia pergi kepada betul kata wa bi'abqariyatihi al-askariyah. Bagaimana kepintaran, kebijaksanaan ataupun jeniusnya Nabi SAW dalam aspek ketenteraan sehingga boleh allati fatahat imratoriyatan wasi'atan fi zamanin wajiz. Pada masa yang sangat singkat boleh membuka imratoriyah apa Melayunya, kamu boleh faham kot buat tu. Wa ba'da zalika wa ba'da zalika bada al-gharbu yaktashiful Qur'an al-Karim. Selepas itu barulah barat mula menerokai Al-Quran. Wa ba'da zalika bada al-gharbu yaktashiful Qur'an al-Karim. An-nuqtah rabi'ah fi hadhihi al-lailah atau fi hadhihi al-warshah bada'a. Ustaz nak tanya, mana hadha al-fi'l? Mana hadha al-fi'l? Ni siapa mustaqim dah belajar nahwu Ustaz ni, Ustaz nak tanya. Ingat lagi ke tidak? Ni nahwu gunaan dua, an-nahwul tadbiqi isnain min mawdu'at an-nahwu isnain inda sembah. Mana al-fi'l madi, al-fi'l bada'a huna ya mustaqim. Macam mana Ustaz? Mana hadha al-fi'l bada'a mana'uhu? Jenis dia apa? Ni silibus nahwu gunaan dua ni. Ini baru nak menggunakannya ni. Dalam kelas kita tak berapa nak ni kan, tak sempat kadang-kadang ataupun tidak ni. Cepat, ke lupa. Af'al. Saya bagi hin. Taufiqa, akhaza, syara'a. Af'al muqarabah. Mahmud. Bukan af'al syar'. Af'al syuru'. Af'al syuru'. So baca teks tu bagi komplit. Wa ba'da zalika bada al-gharbu yaktashifu al-Quran al-Karim. Bada'a kat sini bukan bermaksud bermula. Maksud bada'a tu, kita memulakan contohnya. Khairu ma nabda'u liqa'ana al-yawma bi qira'ati ummul kitab. Itu bada'a. We start our session today dengan apa? Itu start. So bila saya tengok bada'a yaktashif, ni bukan dah. Ini af'al syuru' dah. Tu nahwu gunaan. Maksud nahwu macam mana pelajar tu dia belajar dalam kelas. Dia bawa pergi teks. Inilah yang Ustaz Dr. Nizwan cakap dalam muhadarah ni. Bada'a yaktashifu. Nanti tengok banyak lagi perkataan bada'a. Tengok selepas bada'a ada fi'il mudhari'. Pasangan dia. Itu af'alu syuru'. So secara ringkas af'alu syuru' itu terdiri pada apa? Bada'a, isim, kemudian isim dia, kemudian khabaruha kan? Khabarnya dalam bentuk fi'il mudhari'. Dalam ayat ni bada'a apa? Bada'a apa? Ya.
Selepas itulah, mana selepas Barat mengambil perhatian terhadap kepribadian Rasulullah SAW dan sebagaimana dan kebijaksanaan baginda dalam peperangan sehingga boleh membuka banyak negara-negara Islam dengan tempoh yang singkat. Selepas itu barulah Barat menerokai pula Al-Quran. Bada'a al-gharbu yaktasifu al-Quran al-Karim. Okey. So itu saja malam ni yang kita sempat bincang rasanya. Satu tag pun nak habiskan berkurun rasa macam ni Sebenarnya tag ni sangat best boleh baca ni, complete kan. Okey, ada soalan tak? Ada soalan? Ataupun nak teruskan satu perenggan lagi? Nanti. Okey, siapa Ada soalan Ya. Okey, tafadhal. Saya tanya yang malam ni punya kelas direkodkan dan disimpan dalam lobi ke macam mana? Rasanya memang ada. Dia akan terrekod secara auto dan juga boleh tengok dekat situ lah nanti. Okey, baik. So, sebab saya terlepas awal tadi. Tak apa. Boleh tengok. Okey, masih Ustaz. Okey, so pada malam ni listkan kat situ tu ada 4 setakat ni. So selepas ni aktivitinya ataupun nantilah sebelum tidur nanti urus dia ada memberi satu link grup Telegram Abi dah share kan ke? Dah Ustaz. Okey, so boleh masuk ke link tu. Okey, apa al-matlubu minkum an tukawwinu jumlatan mufidatan min hadhihi at-tarakib al-mukhtarah ta'amala ma'a. Okey, ihtamma bi lam yahtam bi biqadri. Okey, so pilih kamu nak describe pasal apa. Jadi kamu kat kampung ke? Al-an, contohnya al-an ana fil qaryah ata'amal ma'a al-qurawiyyin. Buat ikut apa yang kamu nak ungkapkan, tapi penting sebab kamu nak praktis apa yang kamu belajar. Okey, dalam bengkel ni yang terhad masanya. So macam mana kamu nak praktiskan? Kamu boleh tulis benda tu dekat grup Telegram lah. Kalau Ustaz sempat, Ustaz akan bagi komen lah. Okey? Okey, setakat itu dahulu untuk malam ni. Ada soalan lain tak? Kalau nak baca satu perenggan lagi, takut makan masa lagi ni. Okey, kalau kamu tengok perenggan pertama tu, yang af'alus syuruk yang Ustaz masukkan tadi kan, lagi banyak. Itu maksudnya, maknanya lagi jelas af'alus syuruk tersebut. Okey? Ataupun kita nak baca satu-satu, tak apa, siapa yang nak keluar dulu ataupun macam mana? Iqmal, nak teruskan sikit satu perenggan lagi ke ataupun stop dulu? Sebabnya, okey, perancangan Ustaz, setiap minggu tu kita habis satu teks. Kita akan ambil teks minggu depan. Sekarang ni teks ni adalah agak moden sedikit. Mungkin kita akan ke belakang agak klasik sedikit, tapi tak adalah klasik sangat pun. Kita akan ambil teks daripada Wahyul Qalam di Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i. Okey. Tapi tengok gayanya macam tak boleh habis satu malam satu teks ni. Kan? So bagaimana Iqman? Boleh ambil lagi setengah jam ke? Okey, mungkin boleh baca satu perenggan lagi.
Okey, kalau siapa yang nak keluar dulu pun tak apa sebab ada je rakaman nanti. Okey, siapa nak baca yang perenggan tu? Perenggan pertama. Okey, siapa nak baca? Perenggan pertama, man yurid an yaqra al-faqra ula. Yallah bisur'ah. Ataupun dah letih lah. Kalau dah letih kita stopkan saja. Macam mana? Ana Ustaz. Okey, tafadhali. عندما استقر المسلمون في بعض البلاد المجاورة للغرب وخاصة في بلاد الشام وفلسطين ومصر وبلاد فارس. Sambungkah? Okey, lagi. ثم بعد ذلك في قلب عروبا في الأندلس بدأ الاهتمام يتزايد بما جاء به هؤلاء العرب من مفاهيم دينية جديدة تغير المفاهيم اليهودية والمسيحية المنتشرة في تلك البلاد حتى ذلك الحين. Okey, syukran laki. Okey, Iqmal baca. Okey, malam ni sampai situ je lah kot. So, Iqmal baca. Iqra ya Iqmal. عندما استقر المسلمون في بعض البلاد المجاورة للغرب وخاصة في بلاد الشام وفلسطين ومصر وبلاد فارس ثم بعد ذلك في قلب أوروبا في الأندلس بدأ الاهتمام يتزايد بتزايد بما جاء به هؤلاء العرب من مفاهيم دينية جديدة تغاير المفاهيم اليهودية والمسيحية المنتشرة في تلك البلاد حتى ذلك الحين. Okey, syukran. Okey, mungkin saya boleh minta daripada ni. Tadi siapa daripada ISMP? ISMP siapa tadi? Tafadhali. Saya. Tafadhali. عندما استقر المسلمون في بعض البلاد المجاورة للغرب وخاصة في بلاد الشام وفلسطين ومصر وبلاد الفارس ثم بعد ذلك في قلب أوروبا في الأندلس بدأ اهتمام يتزايد بما جاء به هؤلاء العرب من مفاهيم دينية جديدة تغير المفاهيم اليهودية والمسيحية المنتشرة في تلك البلاد حتى ذلك الحين. Okey, syukran laki. SMP ni nanti boleh ataupun dia ijazah sarjana muda pendidikan Islam kan? Antara kontennya ada kena mengajar bahasa Arab juga boleh mengajar bahasa Arab kan? So, okeylah. Okey, so boleh perkemaskan lagi bahasa Arab NT lah dan juga rakan-rakan yang lain daripada SMP juga. Tidak terkecuali Baik. Mungkin saya boleh minta last daripada ni siapa luar? Hazwan? Ada tak Hazwan? Ke dah keluar dah? Hazwan ada lagi ke? Dah keluar? Tamu kita daripada ni. Hello. Okey, Hazwan, tafadhal. Lahzah. Ada tag ni kan? Ada. Apa ni, minta Ikmal ni, Papa? Ustaz ni.
Ustaz Syekh. عندما استقر المسلمون في بعض بلاد المجاورة للغرب وخاصة في بلاد الشام وفلسطين ومصر وبلاد فارس ثم بعد ذلك في قلب أوروبا في الأندلس بدأ الاهتمام يتزايد بما جاء به هؤلاء العرب من مفاهيم دينية جديدة تغير المفاهيم اليهودية والمسيحية المنتشرة في تلك البلاد حتى ذلك الحين. Okey, Ahsan. Okey, ada minimum ataupun minor correction saja. Okey, alhamdulillah, mungkin boleh dengar sekali Ustaz tak boleh nak komen satu-satu. Okey. Indama istaqarra al-muslimun. Okey, indama istaqarra al-muslimun. Bila kita baca kan, tengok hamzatul qat'i, kita kena yajib an numayyiz baina hamzatul qat'i wa hamzatul wasl. Huna hamzatul wasl. Bila hamzatul wasl fi halatul wasl lam tuntaq. Kan? So jangan baca indama istaqarra. Khata. Sila baca indama istaqarra al-muslimuna fi ba'dil biladil mujawirati lil gharbi. Okey, indama istaqarra al-muslimuna fi ba'd al-bilad al-mujawirah lil-gharb wa khassatan fi bilad al-Sham wa Palestin wa Misr wa bilad al-Faris thumma ba'da dhalika fi qalbi Eropah fi al-Andalus bada'a al-ihtimam. Okey, macam mana kamu sebut bada'a al-ihtimam? Bada'a al-ihtimam. Bada'a al-ihtimam. Okey, bada alih baris berada pada lam. Pada lam lam. Okey, bada alih timamu yatazayadu bima jaa bihi haula'il arabu min mafahima. Okey, min mafahim min awzanil jumu' wa hiya min al-asma' al-mamnu'ah min as-sarf. Okey, di antara kata nama yang dikategorikan mamnu' min as-sarf. So apabila je fi halatil jar majrur bi wa alamatul jarhi fathah. Min mafahima diniyatin, okey, sebanyak sifat kepada mausuf yang berada pada majrur. Kerana itu dia majrur lah. Min mafahima diniyatin jadidatin tughayyirul mafahima al-yahudiyyata wal masihiyyata al-muntashirah fi tilkal bilad hatta zalika al-hini. Okey, balik kepada tadi yang saya sebut af'al syuru'. Okey, ataupun jenis af'al murakkabah. Af'al murakkabah yakni al-af'al al-murakkabah bil af'al. Kalau tadi fi'il tambah ataupun fi'il padanannya huruf. Betul tak? Ihtamma bi, ta'amala ma'a. Okey? Yang ni padanannya adalah af'al syuru', itu klasik punya kategori ataupun penjenamaan. Tetapi kalau modernnya dia adalah phrasal verb yang padanannya adalah kata kerja berbentuk fi'il mudhari'. Bada'a yatazayad. Tadi bada'a yaktashif kan? Okey, bada'a yaktashif. Yang sekarang ni bada'a apa? Yatazayad. Yatazayad tadi menjadi khabar kepada fi'il syuru', bada'a tu. Sebab tu begitulah teks moden. Kebanyakannya banyak digunakan af'alu syuru'. Okey, walaupun kamu belajar dalam nahwu tu banyak af'alu syuru', ada tafiqa. Nanti kamu perasan word pada fi'il apa yang biasa digunakan. Okey, so sampai sekarang kita sampai ke perenggan tadi kita menjumpai bada'a yatazayad. Okay, sebelum ni bada'a yaktashif. Okey, saya tak mau terangkan maknanya satu-satu. Okey, akan masa yang agak lama lah. Okey, kita baca sikit lagi. Untuk at least kita boleh tahulah
first percubaan menterjemahkan Al-Quran ni bila? Wa awwalu muhawalatin litarjamati suwaril Qur'anil Karim fi Eropah kanat fi, cuba sebut tu. Tulaitilah. Ha? Kanat fi Tulaitilah ni kat mana? Aina Madinah. Ada ismul Madinah, sahih? Aina waqa'at Tulaitilah? Ada isim Arabi Madinah, ismul Madinah bil Arabi atau bil Arabiyah. Bil Andalus. Boleh cek kat Google. Kan, Tulaitilah tu keluar apa? Haitsu qama Don Ibrahim min Tulaitilah, tu namanya lah. Saya tak tahu macam nak sebut. Mungkin siapa yang kat sini man yujid al-lughah Faransiyah atau apa ni Andalusiyah ni kan, mungkin jadi lebih tahulah. Bina'an ala talabil Malik Funis al-Ashir bitarjamati suratil Ma'arij ila al-Isbaniyah. So dia dah terjemahkan Al-Quran ke belum? Dia hanya menterjemahkan satu surah sahaja. Maknanya percubaan pertama untuk menterjemahkan Al-Quran di Eropah adalah bermula di salah satu bandar di Andalus yang dipanggil Tulaitilah. Okey, siapa yang dan dia hanya menterjemahkan pada ketika itu satu surah saja, iaitu Suratul Ma'arij, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Hispania. Okey. So diterjemahkan ke dalam bahasa Spain lah pada ketika itu dan hanya melibatkan surah Ma'arij. Tengok unzur ila al-faqra ba'daha wa qad akhadhat al-kanisatu al-katolikiyatu tahtammu. Okey, akhazat tahtam. Cuba lagi tak hari ni? Akhazat tahtam. So dia pun tergolong dalam fi'il apa? Af'al syuru'. Af'al syuru'. So banyak guna dalam teknik rupanya akhazat tahtam, bada'ah tahtam. Okey, begitu. Itulah namanya nahwu gunaan. Waqad akhadhatil kanisatul katolikiyah tahtam bimadmunil dinil islami litatamakkana min muwajahatihi wa muharabatihi. Tengok. Dia concern tentang kandungan agama Islam itu untuk apa? Untuk nak kenal Islam ke? Untuk apa tu? Kanisah tadi. Mana kanisah? Gereja kan? Supaya gereja tadi dapat apa? Untuk rod Islam. Mana tujuan di peringkat permulaan di Eropah, penterjemahan Al-Quran itu dilakukan untuk apa? Untuk tujuan yang baik ya? Untuk muharabatil Islam. Kan? Perang menentang Islam. Menentang Islam. Okey, tengok ayat selepasnya. Af'al syuru' lagi. Berapa banyak af'al syuru'. Kalau tak faham lagi af'al syuru' tak tahu apa kejadah. Maknanya apa? Pelajar tak membaca. Berapa banyak af'al syuru' digunakan. Okey, fa akhadha rijalul mazhabil katoliki yahtammuna. Okey, akhadha yahtammun. Af'al syuru' lagi. Kalau kita lihat saya sebut af'al syuru'. Okey, af'al syuru'. Bila kita tengok tadi kan, af'al syuru' tadi ataupun af'al syuru' tusta'mal fil lughatil arabiyyah fi siyaq madza? Fi siyaq dalam konteks dia nak menceritakan perbuatan itu dilakukan rentetan daripada peristiwa yang sebelumnya. Respon daripada peristiwa sebelumnya baru je start. Faham tak apa maksud saya? Af'al syuru' tu macam nak gunakan dan benda tu digunakan dalam menceritakan suatu peristiwa.
Satu peristiwa itu berlaku, so dari situlah berlakunya begitu. Contohnya, okey, so selepas ni apabila kamu nak buat ayat, contohnya, cuba andaikan, maknanya cuba praktiskan untuk diri kamu. Contohnya, sebelum ni pandemik tak ada. Contohnya, okey, apabila berlaku pandemik, apa kamu buat? Contohnya kan. So ayat dia begitu. Kamu kena bayangkan supaya kamu dah praktiskan bagaimana nak menggunakan af'alus syuru' itu dengan cara yang betul selain daripada baris betul. Ada padanannya, ada fi'il, ada fi'il mudhari', ada khabaruha. Takkan gitu je nah penggunaan. Kaifa nasta'mil, kaifa nastakhdim hadhihi al-af'alus syuru' في ماذا؟ في جملة صحيحة وفي سياقات وفي استعمالات صحيحة. كيف أخذ رجال المذهب الكاثوليك يهتمون بأهم المفاهيم الجديدة التي جاء بها الإسلام ليس بهدف التعرف على هذا الدين الجديد ودراسته موضوعيا. So pada ketika itu rijalul mazhab Katolik, apa rijalul mazhab ni kalau kita nak terjemahkan ke dalam bahasa Melayu? Paderi. Cuba apa ni? Paderi. Ni. Okey, so Paderi kot. Mereka concern tentang kandungan yang dibawa oleh Islam. Maksudnya apa konten yang baru yang dibawa oleh Islam itu bukan dia kata laisa bihadafi ta'arruf ala hadzal din, bukan nak mengenali agama ni dan mempelajari ataupun mengkajinya secara mawdu'iyan. Laisa bihadafi ta'arrufi ala hadzal din al-jadid wa dirasati mawdu'iyan. Walakin بغرض دحض هذا الدين الجديد ومحاربة أفكاره وقيمه ومفاهيمه. Okey, saya habiskan tak apa malam ni Ustaz lebih banyak sikit baca. Wa iqna'in nas bi arna ar-rasul Muhammadan. Apa tu? Sod lam ain mim tu. Singkatan bagi Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi singkatan ini tidak disarankan untuk digunakan dalam penulisan ilmiah. Macam kita macam SAW kan. Melayu kita SAW. Mana ikhtisar li ibarah sallallahu alaihi wasallam. Di jumlah mufidah sallallahu alaihi wasallam ikhtisaran minhu sad lam ain mim. Kalau bahasa Inggeris singkatannya apa? P apa? PBUH. PBUH. PBUH So dalam Arabnya pun ada singkatan ni kalau nak tahu. Sad lam ain mim tu. Okey, itu mungkin pertama kali ni ke apa, tapi kalau tak tahulah, tapi yang diajar kepada ustaz tidak eloklah, maknanya tulislah secara penuh. Okey. Tulis secara penuh. Sallallahu alaihi wasallam kan, allazi jaa bihadzal dinil jadid laisa nabiyyan. Mana tugas rijalul mazhab ketika itu tadi dia nak faham agama baru yang dibawa oleh Islam tersebut, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, adalah dia tak kaji secara maudu'iyan. Mana maudu'iyan? Secara objektivity. Secara objektif. Tetapi untuk apa? Hadzal dinil jadid wa muharrar afkari wa qiyam wa fahmi wa iqna'in nas. Unzur. Wa iqna'in nas bi anna Rasulullah Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam alladhi jaa bi hadzal din jadid laisa nabiyyan. Aina khabar anna? Aina khabar anna? Wa iqna'in nas bi anna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaa bi hadzal din laisa nabiyyan. Aina khabar anna? Yalla. Laisa. Aina khabar anna? Laisa. Laisa nabi. Laisa nabiyyan. Laisa nabiyyan. Khabar jo
Jumlah. Okey. So, itulah tugas rijalul mazhab pada ketika itu, Katolik, untuk iqna'un nas bi anna Rasul Muhammad SAW itu yang membawa agama baru ini bukan nabi tetapi wa annahu kadzdzab. Mana kadzdzab? Wa manahu sarfiyah. Kadzdzab manahu sarfiyan. Sirah mubalaghah. Santo. Ni pelajar sebaki kot yang jawab ni. Baru belajar saya lepas kan. Okey, atau wazan fa'al. Kenapa sifat mubalaghah bukan sifat musyabahah? Sebab melebih. Lagi. Ya, betul-betul. Kan. Lagi. Apa dia punya isim fa'il dia? Kadzibun. Okey. Sirah mubalaghah ini yang membezakan dengan sifat musyabahah, sirah mubalaghah dibina, makna bertitik tolak daripada isim fa'il. Kalau dia tidak ada isim fa'il, itu jadi sifat musyabahah. Kena ingat tu. Sebab benda ni kamu boleh pegang untuk membezakan di antara dua tadi, sifat musyabahah dan juga sifat mubalaghah, sekiranya dia sama wazan. Okey, Ustaz tengok kadzab jadi isim fa'il dan juga fi'il mutaaddi. Apabila fi'il mutaaddi jadi isim fa'il dia kadzib. Kemudian apabila pendustaan itu dibuat secara itu bukan nak describe bahasa Rasul, maknanya nak describe dari segi lugatan itu. Supaya kamu relate kan kamu belajar. So bila je ni okey, dia jadi sirah min siyagil mubalaghah, bukan sifat musyabahah. Wa annahu kadzabun qama bi ta'lifil Quran, dia seorang pendusta yang qama bi ta'lifil Quran. Maknanya Quran itu adalah ciptaan, rekaan ataupun karangan yang diberi yang ditulis oleh Nabi SAW lah. Itu tuduhan yang diberikan oleh rijaluddin, mazhab Katolik pada ketika itu. Dia kata selepas ba'da an asyara ba'd ar-ruhban wal ahbar al-masihiyyin, okey, wa tatalmaza ala aydihim. Unzur. Word yang kamu boleh ambil juga pada malam ini, tatalmaza ala aydihim, tatalmaza ala. Dia tuduh Nabi ni duk belajar dengan ruhban wal ahbar. So dia belajar daripada mereka lah dicipta Al-Quran tu. Lepas dia hidup bersama dengan ruhban dan juga ahbar. Wa akhadha anhum kullama jaa fi kitabihi al-Quran alladhi sa'adahu ala ta'lifihi rahibun nasraniyyun khabir bi fahwal injil wat taurah. Yang membantu Nabi dalam menulis Al-Quran itu tuduhannya bukan saya cakap. Rahib Nasrani khabir. Okey, seorang rahib. Okey, Nasrani yang mengetahui kandungan kitab Injil dan juga Taurat. So pada ketika itu di awal permulaan Barat deal dengan Islam itu deal dengan kepribadian Rasulullah dan menuduh Rasulullah yang mencipta Al-Quran. Okey. Waliyazbillah lah. So pelajar USIM sepatutnya okey, so kena tahu, kena berhati-hati berinteraksi dengan golongan macam inilah. Ini maksud dari segi sejarahnya, bagaimana mereka berinteraksi dengan Islam, adakah terus dia dengan Al-Quran ataupun ataupun berinteraksi dengan kepribadian Rasulullah SAW. Okey, so pada malam ni itu saja. Mungkin selepas ni dia akan lebih cepat sikit, kalau tidak akan jadi lambat. Mungkin selepas bengkel selepas minggu depan kita akan terus masuk untuk sama-sama baca dan terus kita akan akan betulkanlah supaya tidak drag terlampau banyak masa. Okey, ada soalan? Suruh kita tutup. So boleh dapat okey ya, malam ni boleh dapat input yang sepatutnya. Dia lebih kepada praktikal lah. Benda-benda ni kamu dah belajar lah. Kan? Sebab tu Ustaz Jas untuk kata muraja'ah. Dia ibarat an mumarasah wa muraja'ah faqat. Dia tidak adalah maklumat baru ataupun kita nak mengajar benda yang baru ke apa. Dia untuk muraja'ah saja. Okey, ada soalan tak? Sekiranya in kana alaikum ay su'al atau istifsar biimkanikum
أن تطرحوا سؤالا مباشرا هنا أو اكتب أو تكتبون على meeting chat. Ada ke? Tak ada. Okey, sekiranya tidak ada, syukran lakum ala husni husni انضمامكم إلى هذه المجموعة وكذلك مشاركتكم في هذه الورشة حتى نلتقي في لقاء الثاني أو ورشة الثانية في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. بإمكانكم أن تنضموا كذلك إلى مجموعتنا في تليجرام، أوكي، كما أخبرتكم قبل قليل. أوكي، لا تنسوا أن تعبئوا كشف الحضور. Okey, kalau tidak ada apa-apa, kita tangguh dengan nu'ajjil liqa'ana bi qira'ati kafaratul jalsa wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Okey, terima kasih. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.